Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. 我们来读经之前，我们一起来低头祷告。 Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, 坐在宝座上的上帝， kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 我们预备好心是聆听你的话语， Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, 求你跟我们说话， dan pakailah hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. 让你们预备你的仆人。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. 奉主耶稣的名，我们一起祷告。 Amin. 阿门。 Selamat siang semuanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus yang berada di rumah. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. 主内平安，早上好。我们今天可以来这里做崇拜。 Tema pada hari ini adalah Tuhan yang menolongku yang diambil dari Mazmur pasal yang ketiga. 我们今天的主题就是帮助我的上帝，从诗篇第3篇。 Dan akan dibacakan sekali saja di dalam bahasa Mandarin. 我会用中文来念给大家。诗篇第3篇，大卫逃避他儿子押沙龙的时候做的诗。耶和华呀，我的敌人何其加增！有许多人起来攻击我，有许多人议论我说：他得不着神的帮助。但你耶和华是我思维的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头来的。我用我的声音求告耶和华，他就从他的圣山上应允我。我躺下睡觉，我醒着，耶和华都保佑我。虽有成万的百姓来周围攻击我，我也不怕。耶和华呀，求你起来！我的神啊，求你救我，因为你打了我一切仇敌的腮骨，敲碎了恶人的牙齿。救恩属乎耶和华，愿你赐福给你的百姓。 Saudara, kalau virus COVID-19 atau Omicron jumlahnya sedikit, maka masih bisa diatasi oleh antibodi kita. 弟兄姐妹，如果新冠病毒有少量的，我们的抵抗力肯定可以打仗。 Tetapi kalau sudah jumlahnya begitu banyak sekali seperti yang ada di rumah sakit, 如果数量特别多，像在预言的像是， maka dokter dan juga suster yang sudah memakai pakaian yang lengkap juga banyak yang terpapar oleh virus ini. 虽然医疗人员是已经防护装备的，但是他们也会被传染。 Demikian juga kalau kita hanya punya satu masalah, kita masih bisa atasi satu masalah itu. 如果我们有这个矛盾，如果一个的话，我们就可以解决问题。 Tapi kalau masalahnya itu banyak dan datang silih berganti, maka kita susah untuk menghadapinya. 但是如果这个苦难有很多的，那我们是面对了也不容易。 Saya kira zaman sekarang ini kondisi yang kita alami adalah kondisi yang berat dan bukan hanya satu persoalan, tapi ada banyak persoalan yang kita sedang hadapi pada hari ini. 我们的这个面对这个事情呢，不是一个，但是又重又多了。 Harga barang-barang yang naik tinggi. 我们的日常这个生活日用的也是增高， Pekerjaan usaha yang begitu sulit pada hari ini. 工作也是不容易的， Dan COVID yang tidak kunjung selesai juga. 疫情也不知道什么时候停止。 Dan saya baca ternyata ada varian yang baru lagi, yaitu gabungan Delta dan Omicron. 我看这个报道，就是说有这个 Delta 和 Omicron 的一起变种。 Ditambah lagi dengan masalah keamanan, ada banyak sekali orang-orang yang berbuat kejahatan karena mereka terjepit dengan situasi ekonomi. 就是在安全方式的话，他们也是有遇到这个困难。 Saya kira rata-rata orang Indonesia mengalami persoalan-persoalan ini yang bukan satu jumlahnya, tapi ada banyak dan bertubi-tubi datangnya. 我发现我们的印尼人是不单单面对一个事情，但是有许多事情来挡住我们。
Tapi beratnya persoalan dan banyaknya persoalan ini bukan hal yang pertama yang dialami oleh umat Allah. 但是严重的事情，这个面对当时那时候，上帝的子民不是第一次面对的。 Daud juga pernah mengalami kondisi di mana banyak masalah yang beruntun, yang bertubi-tubi datang kepada dia. 大卫也是曾经遇到了这么多的不停止的发生的这个问题。 Mazmur 3 yang kita baca ini merupakan mazmurnya Daud ketika dia lari dari Absalom anaknya. 那时候我们所看到的、所读的这个诗篇第3篇，就是大卫写的。当时他是被他的儿子亚撒龙被追赶的。 Dan di sini dia menuliskan betapa besarnya dan betapa banyaknya masalah yang dia hadapi dan bagaimana cara dia menghadapi persoalan-persoalan tersebut. 那时候他面对的这个苦难是非常多、非常大的。 Jadi saudaraku, masalah itu, persoalan kita bisa datang bertubi-tubi. 所以这个问题呢，来的时候是很多的。 Mungkin orang mengatakan sudah jatuh ditimpa tangga lagi. 这个是有这个跌倒，但是还有这个电梯跌倒 Kalau 他， ditimpa tangga, di bawahnya ada anjing galak lagi. 还有这个凶的狗。 Jadi ada banyak sekali lawan, banyak masalah yang dihadapi. 所以有许多事情不断的来我们。 Mazmur pasal yang ketiga ayat 2 dan 3 situ mengatakan, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ayat 3, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Tuhan. 诗篇第3篇第2到第3节说：“耶和华呀，我的敌人何其加增！有许多人起来攻击我，有许多人议论我说，他得不着神的帮助。” Jadi dari ayat 2 dan 3 ini Daud mengatakan musuh saya itu banyak Tuhan dan itu terus bertambah, terus berlipat ganda. 所以大卫这样的说明，他的敌人是多的，而且是加增的。 Saudara, musuhnya Daud itu ada 3 macam, 3 bentuk. 这个大卫的敌人是有3种。 Yang pertama adalah musuh yang tidak menyerang tapi benci sama Daud. 第一是他没有攻击他，但是很仇恨大卫的敌 Ini 人。 masih mending lah ya, karena dia hanya memusuhi kita tapi tidak menyerang. 这个还好，因为没有攻击我。 Nah, ada musuh yang kedua, yaitu musuh yang menyerang secara fisik. 第2种呢是有体力攻击的敌人。 Dan lebih parah lagi adalah musuh yang ketiga yang dihadapi oleh Daud, yaitu musuh yang menyerang secara mental. 最严重是第3种，就是敌人攻击信仰和大卫的精神。 Musuh yang tidak menyerang ini tetapi membenci, situ Daud berkata, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. 他说有一个这个不攻击但仇恨，他说天哪，我的敌人何其加增！ Jadi lawannya itu banyak, tapi walaupun banyak mereka tidak menyerang, hanya memusuhi aja. 这个敌人是太多了，但是没有攻击。 Tapi ada yang bentuk yang kedua, musuh yang menyerang secara fisik yang Daud ungkapkan di sini. 在第2种呢，就是攻击大卫。 Daud berkata, banyak orang yang bangkit menyerang aku. 大卫说有许多人起来攻击我， Jadi ini sudah menyerang secara fisik. 所以有体力的攻击。 Tapi musuh yang ketiga ini yaitu musuh yang menyerang secara mental. Situ Daud berkata seperti ini, banyak orang yang berkata tentang aku. Jadi bukan bangkit menyerang, tapi berkata tentang aku, bagimu Daud tidak ada pertolongan daripada Tuhan. 第3种呢，就是攻击他的心理，就是有许多人议论我说，他得不着神的帮助。 Jadi musuh yang ketiga yang dihadapi oleh Daud ini adalah musuh yang menyerang imannya Daud, yang menyerang mentalnya Daud. 所以第3种这个敌人呢，就是攻击大卫的思想、大卫的精神。 Dan itu semakin bertambah banyak. 那许多加增的这个敌人， Kita tahu bahwa anaknya Daud yaitu Absalom memberontak. 我们知道这个亚撒龙也是一起攻击他。 Dan semakin banyak orang yang bergabung dengan anaknya itu membenci Daud dan memusuhi Daud.
有许多人站在这个亚撒冷而攻击这个大卫。 So, musuh ini terus menyerang Daud secara fisik dan juga secara mental. 所以这个敌人呢是攻击的，不断的攻击这个大卫。 Saya kira kita juga seringkali mengalami kondisi yang seperti ini. 我觉得我们的事情呢也如同这样发生。 Kita menghadapi dua bentuk dari masalah. Yang pertama adalah masalah itu sendiri. 我们是有两种，是第一就是一个事情， Yang kedua adalah serangan terhadap imannya kita, kepercayaannya kita. 第二呢也是攻击我们的信仰。 Kita diserang oleh keraguan-raguan. 我们是有疑心， Kita mungkin berkata, Tuhan sudah meninggalkan saya. 上帝已经离弃我， Tuhan sudah tidak lagi memperhatikan saya. 上帝没有顾念我。 Saudaraku, ketika kita berada dalam masalah yang besar seperti ini, 那时候我们在面对这个很大的事情， maka itu sama dengan kita sedang berada di dalam sebuah pertempuran iman. 等于是我们在这个信仰的战争。 Kita akan dicobai oleh keraguan-raguan, tidak ada pertolongan dari Tuhan. Tuhan tidak menolong engkau lagi. 我们会怀疑我们的神是你的帮助已经不见了， Tuhan sudah meninggalkan engkau. 上帝已经离弃你。 Jadi kita bukan hanya berperang dengan masalah ekonominya kita. 我们不单单用经济上的打仗， Kita bukan hanya berperang dengan masalah kesehatannya kita. 不单单我们是有身体健康的打仗， Tapi iman kita juga sedang diserang dan iman kita sedang dilemahkan oleh banyaknya persoalan-persoalan itu. 但是我们的信仰呢也是被打击的， Hingga membuat kita ragu kepada Tuhan. 让感到我们的心有疑心。 Setan mengatakan tidak usah kamu percaya kepada Tuhan. 然后魔鬼说：“你不要信神了。” Sudah semua itu kebohongan ketika dikatakan jangan percaya lagi karena dia enggak memperhatikan engkau. 所以这个魔鬼是说谎的。 Sudah Daud menghadapi kondisi yang berat ini dan saya yakin tidak sedikit dari orang-orang Kristen juga mengalami kondisi yang seperti ini yang berat. 面对非常严重的事情呢，我相信我们每一个基督徒也会这样的发生。 Di mana bukan hanya persoalan yang kita hadapi, tetapi iman kita juga diserang di sini. 不单单我们面对很困难的事情，但是我们的信仰也会被打击的。 Apa yang harus kita lakukan ketika banyak masalah yang menyerang akan iman kita dan membuat kita merasa Tuhan telah meninggalkan kita? 然后我们该怎么办呢？就觉得神已经离弃了我。 Hal pertama yang kita mesti lakukan adalah saudara harus menguatkan kepercayaan saudara kepada Tuhan. 第一，我们要坚强自己对神的信心。 Hal inilah yang dilakukan oleh Daud di dalam ayat yang keempat, di mana dia meyakinkan dirinya bahwa Tuhan adalah perisainya. 在第4节，大卫是这样说，就是坚固他的信心。 Ayat 4 dia berkata, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. 第4节说：“但你耶和华是我思维的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头来的。” Jadi kalimat Daud ini adalah dia menguatkan imannya, kepercayaannya. Oh Tuhan itu perisai saya. 所以这个词句呢，就是代表他坚强自己的信心。 Walaupun Daud sedang berada dalam sebuah kedalaman persoalan, tapi dia tahu Tuhan masih lebih dalam daripada persoalannya itu. 虽然呢，他在更严重的这个事情，但是他知道神也有在更深的事情。 Dia yakin bahwa di dalam kedalaman persoalan itu, di situ Tuhan merupakan perisai yang akan menyertai dia, akan melindungi dia. 因为他知道上帝跟他同在，是他的盾牌。 Karena Daud menguatkan kepercayaannya bahwa Tuhan perisainya, maka dia tidak menyerah di dalam keheningan. 因为大卫坚强他的信心，所以他作为他神是作为他的盾牌。 Dia tidak berteriak kepada musuh, tetapi dia berteriak kepada Allah dan dia berkata, Tuhan, Engkau adalah perisaiku. 他没有呼求这个敌人，但是他呼求
我们的神。 Dia atau Daud menguatkan imannya dengan menyebutkan karakternya Tuhan. 他坚固他的信心，而表达神的品格。 Sudah mengingat bahwa Tuhan adalah perlindungan kita. 因为神是保佑我们， Itu akan menguatkan iman saudara. 更坚强我们的信心。 Hingga penting sekali dalam persoalan yang bertubi-tubi, yang banyak yang saudara sedang hadapi, penting sekali menguatkan kepercayaan saudara. 当我们遇到了不停止的事情，那我们呢要坚固我们的信心是 Kalau 非常 kita 重要。 menguatkan kepercayaan kita, berapa banyak pun persoalan datang menimpa kita, kita tidak akan jatuh tergeletak. 如果我们有坚强我们的信心，无论是多么发生的事情，我们要站立得住。 Dan menguatkan kepercayaan ini merupakan ciri khasnya Daud. 所以他的信心呢，就是他的特性。 Kita tahu bahwa ketika Daud lari dari Absalom, 当大卫是逃避这个亚撒龙， dia menyeberangi sungai Kidron. 他过了这个黑润溪， Dan 2 Samuel pasal 15 ayat 23. 在这个撒母耳下的死。 Menuliskan seperti ini, seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurung. 撒母耳下15章23节，本地人的人都放声大哭，众民尽都过去，王也过了基伦溪，众民往旷野去了。 Ketika Daud lari dari Absalom, dia menyeberangi sungai Kidron dan itu kondisi yang begitu buruk sekali. Apa yang Daud lakukan? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan adalah perisaiku. 当大卫过了这个西伦溪，那时候他的情况呢非常的糟糕，但是他做什么呢？他就是坚强他的信心。 Sehingga Daud tidak putus asa, walaupun dia mesti kabur dari istana dan menyeberangi sungai Kidron, jauh dari istana dan dikejar oleh anaknya, tapi dia tidak putus asa karena dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. 但是在那个过程中，他没有失望，因为他还是依靠他的神。 Seberang sungai Kidron adalah tempat di mana Daud bergumul dan tempat di mana Daud menang. 那时候，这个这个几西伦的这个他过了这个溪，然后他就觉得他是苦难，但是又他胜了地方。 Tapi seberang sungai Kidron juga adalah tempat di mana Tuhan Yesus bergumul dan Tuhan Yesus menang. 几伦溪这个过了之后呢，就好像我们的主耶稣基督也是在糟糕的地方，还有胜利的地方。 Saudara, kita tahu bahwa pada malam ketika Tuhan Yesus akan ditangkap, 那时候我们的主耶稣要被抓住了， dia pun menyeberang sungai yang sama, sungai Kidron, dan kemudian dia masuk ke taman sungai di mana Daud pernah seberangi, dia seberangi juga dan dia masuk ke taman di situ. 他也过这个几伦溪，然后在那边祷告。 Yohanes 18 ayat 1 berkata, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan dia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. 约翰福音18章第1节，耶稣说了这话，就同门徒出去，过了几伦溪，在那里有一个园子，他和他门徒进去了。 Tuhan Yesus menyeberangi sungai Kidron dan masuk ke taman Getsemani dan dia tahu bahwa di situ sudah menanti orang-orang yang memusuhi dia dan akan menangkap dia sebentar lagi dan menyalibkan dia. 主耶稣知道他过了几伦溪了之后，然后进入这个客西马尼园子，然后他知道他在那里会被抓住了。 Apakah yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia menyeberang sungai Kidron dan masuk ke taman Getsemani?
主耶稣是做了什么？过了这个几伦西河到这个客西马尼呢？ Dia menguatkan kepercayaannya kepada Allah Bapa. 他也对我们的阿爸父坚强信心。 Malaikat memang datang memberikan kekuatan kepada Kristus, tapi Kristus sendiri menguatkan kepercayaannya kepada Bapa, dan dalam kondisi demikian dia menerima kekuatan dari Tuhan. 天使呢也有坚强主耶稣基督，但是主耶稣基督自己呢也要坚强他的信心。 Seberang Sungai Kidron menjadi tempat konflik bagi Daud dan menjadi tempat konflik juga bagi Kristus. 过了这个几伦西，他这个基督呢跟这个大卫的胜利的地方。 Tetapi seberang Sungai Kidron juga menjadi tempat kemenangan bagi Daud dan tempat kemenangan bagi Kristus. 所以呢，过了这个几伦西，就是有胜利的地方，就是大卫和主耶稣基督。 Oleh karena Daud dan Kristus menguatkan kepercayaannya kepada Allah. 因为大卫和主耶稣基督是坚强他的信心。 Apa yang Daud alami adalah musuh yang biasa. 大卫是面对普通的敌人， Tapi apa yang Kristus alami musuh yang luar biasa karena dia menanggung seluruh dosa umat manusia dan menanggung akan murka Allah yang ditimpakan kepada dia. 但是主耶稣基督就是不是一般的敌人，因为他是负背了我们全的罪，而他被钉以十字架。 Namun di dalam kondisi yang tidak bisa ditanggung yang bertubi-tubi itu, Tuhan Yesus menguatkan kepercayaannya kepada Bapa. 发生连续的这个事情呢，但是他还是仰望阿爸父。 Alkitab menuliskan dia maju sedikit, dia merebahkan diri dan dia berdoa kepada Bapa. 圣经说他俯伏在地祷告。 Saudara, di manakah tempat konflik yang terbesar dan tempat kemenangan untuk Tuhan Yesus? 问题很大的，而他在哪里呢？ Di seberang Sungai Kidron di Getsemani. 在几伦西的，在客西马尼。 Getsemani merupakan tempat konflik dan tempat kemenangan. 客西马尼就是最苦难的，但是它也是胜利的地方。 Di taman itu Tuhan Yesus mengalami kemenangan karena apa? Karena dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. 因为在那里呢，耶稣胜利了，因为他坚强他的信心。 Pada hari ini apakah saudara juga ingin menang dalam persoalan-persoalan yang bertubi-tubi datang menimpa saudara? 如今也是弟兄姐妹想胜利吗？ Lakukan apa yang Daud dan Tuhan Yesus lakukan, yakni mereka menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. 如同像大卫和主耶稣基督有坚强他们的信心。 Apakah saudara pada hari ini merasa pahit dengan hidup saudara karena begitu banyak persoalan yang bertubi-tubi? 如果你们今天就觉得生活很苦难、很苦的， Apakah pada masa sukar ini sudah menghancurkan iman saudara? 你们在挣扎当中是对自己很灰心， Apakah pada masa sukar ini sudah membuat saudara kecewa kepada Tuhan? 遇到了这个问题就是对上帝的失望。 Kuatkan kembali kepercayaan saudara kepada Tuhan. 你们要坚强你们的信心。 Mazmur 31 ayat 25 berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. 诗篇31篇25节，凡仰望耶和华的人，你们都要壮胆，坚固你们的信心。 Dan Tuhan Yesus berkata, dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. 主耶稣基督在约翰福音16章33节说：“在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。” Hal yang pertama yang Daud lakukan ketika begitu banyak persoalan bertubi-tubi, yang pertama dia lakukan adalah dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. 所以当他遇到了面对了很多的事情呢，他还是坚强他的信心。 Hal yang kedua yang dia lakukan adalah Daud berseru kepada Tuhan. 第二呢，他向神呼求。 Ayat 5 dia menuliskan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan,
dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. 第5节说：“我用我的声音求告耶和华，他就从他的圣山上应允我。” Saudaraku, inilah rahasia doa yang efektif. 所以最有效的祷告就是这样。 Ketika saudara menghadapi persoalan, maka yang pertama saudara lakukan sebelum berdoa adalah mengingat karakternya Tuhan. 当你们遇到了这个事情，你们祷告之前，你们要记得神的品德。 Sebelum dia berdoa di ayat yang kelima, ayat 4, dia berkata, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Dan kemudian baru ayat 5 dia berseru, aku berseru kepadamu ya Tuhan. 第5节之前，第4节我们所看到的，他说：“上帝是我四围的盾牌，他是我的荣耀，而他是抬起头来的。” Saudara, kalau kita mengingat kepada siapa kita meminta berdoa, saya yakin iman kita akan dikuatkan oleh Tuhan. 如果我们记得向谁是祷告，我们会记得是我们得到力量。 Kekuatan doa kita sangat berhubungan dengan konsep kita tentang Tuhan. 我们的祷告的效力是跟这个神的品德密切相关。 Kita bisa berdoa dengan penuh kuasa kalau kita yakin kita punya Allah yang berkuasa. 我们可以有力量的祷告，如果我们知道我们的神是有权力的。 Kita dapat yakin doa kita dijawab kalau kita yakin dengan janji-janji Tuhan. 我们相信我们的神应允我们的祷告，因为神是有这个他的应许。 Jadi doa kita itu berhubungan dengan bagaimana pemahaman kita kepada Tuhan. 所以我们的祷告如何是看到上帝的？ Pemahaman kita akan Allah sangat mempengaruhi kekuatan doa kita. 我们的认知神是很影响我们的祷告力。 Sudah sering kali seseorang berdoa kepada Allah bukan sebagaimana keadaan Tuhan menurut Alkitab. 有许多人向上帝祷告，不是向上帝在圣经里面的上帝， Tetapi sebagaimana menurut pemahaman kita. 是让我们自己的理解。 Hingga kalau konsep kita mengenai Tuhan itu sedikit atau salah, kita tidak bisa berdoa dengan penuh kuasa kepada Tuhan. 如果我们的理解能力非常小呢，那我们的祷告也是这个效力非常小。 Daud berdoa dan doanya penuh kuasa karena dia mengenal Tuhan. 大卫的这个祷告是非常有力量，因为他认知上帝的。 Dan ini yang kedua yang dia lakukan, dia berseru kepada Tuhan. 这就是神呼求他了， Dia berseru kepada Tuhan yang dia kenal, 向神呼求， yang dia percayai. 他所知道、所相信的神。 Itulah sebabnya banyak sekali doa-doa dari Daud yang dijawab oleh Tuhan. 所以有许多大卫向神祷告是被应允的。 Ketika ada persoalan-persoalan yang kita hadapi, 当有许多事情我们面对的， maka hal yang pertama adalah kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. 第一，我们要坚强我们的信心； Dan yang kedua adalah berdoalah kepada Tuhan. 第二个，要向神的祷告。 Dan saudara akan bisa melihat hasilnya. 我们是可以看到这个结果， Hasilnya adalah bisa tidur dan bisa bangun. 可以睡觉，也可以醒来。 Ayat 6 menuliskan, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. 第6节说：“我躺下睡觉，我醒着，因为耶和华保护我。” Jadi setelah berdoa, Daud mau tidur. Dan ayat 6 dia berkata, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan yang menopang aku. 他祷告之后，他就是躺下睡觉，然后他说：“耶和华都保佑我。” Orang yang sedang banyak persoalan tapi masih bisa tidur. 人这个遇到了面对很多事情，他睡得很香， Ini menyatakan hatinya Daud itu tenang. 所以表达了大卫的心很平静。 Walaupun ada banyak persoalan belum beres, ada musuh, anaknya, orang banyak mengejek dia, mencemooh dia, tapi hatinya tenang sampai dia bisa tidur. 虽然亚撒龙还有其他的人在攻击他，但是他的心是非常的平静，所以他可以睡得香。 Saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara yang susah tidur. 我不知道你们都是有失眠吗？
Memang ada beberapa penyebab dari susah tidur. 有几个失眠的这个因果。 Ada orang yang susah tidur karena penyakit, ada juga yang susah tidur karena salah obat. 是因为这个失眠有一些是疾病，有一些是因为错的吃药。 Saya pernah dikasih obat yang cukup keras oleh dokter, obat tidur, Ziprax. 我曾经吃了这个 C+ 这个安眠药， Dan saya minum selama seminggu lebih. 我是大概有1个星期喝了这个药。 Dan ketika saya berhenti obatnya, 当我停止呢， saya nggak bisa tidur. 我不能睡觉， Saya minum lagi baru bisa tidur. 我再喝才可以入睡。 Pikir-pikir gawat juga nih. 我就觉得很糟糕。 Akhirnya saya paksakan saya tidak minum. Dan hasilnya adalah saya nggak tidur 3 hari 3 malam. 所以我坚强我自己呢，不喝这个药，然后结果呢，我3天3夜不睡觉。 Malam keempat baru saya bisa tidur tanpa obat. 第4夜呢，我才可以睡觉。 Penyebab lain dari tidak bisa tidur adalah karena stres. 这个失眠的原因就是我们很大的压力。 Daud sebenarnya yang paling depresi hari itu, paling stres. 大卫肯定有抑郁症， Anaknya memberontak, musuh mencemooh dia, mau membunuh dia. 他这个亚撒龙也是攻击他，他的敌人也是要攻击他。 Tapi ayat 6 mengatakan, aku membaringkan diri dan tidur. 但是他第6节说：“我躺下睡觉。 Daud tidak minum obat tidur, tapi bisa tidur. ”大卫没有喝安眠药，但是他可以入睡。 Apa sih saudara obat tidur yang paling baik? 所以呢，这个安眠药最有效是什么呢？ Mungkin di antara kita berkata Ziprax yang paling baik. 我们可能觉得 G+ 是最有效的， Tapi saudara akan bergantung kepada obat tidur itu. 那我们会依靠这个安眠药。 Apalagi obat tidur yang paling baik? 那还有其他的安眠药更好吗？ Ada jemaat mengatakan khotbah. 有一个著名说，这是我们的讲道， Khususnya khotbahnya tamus. 就是我们的牧师 Bisa 的 tidur 讲道， katanya. 可以睡觉。 Apalagi kalau ibadah di rumah, bisa tidur. 尤其是在家里的听讲道，可以 Ada 睡 juga 觉。 yang mengatakan Alkitab itu obat tidur. 有一些人说圣经是这个安眠药， Baca malam hari kemudian langsung ngantuk. 就是晚上看读经的时候就很容易瞌睡。 Obat tidurnya Daud itu apa saudara? 但是大卫的这个安眠药是什么呢？ Obat tidurnya Daud adalah hatinya tenang. 就是平静的心， Karena dia sudah berdoa. 因为他已经祷告了。 Walaupun musuh masih ada, hatinya tenang. 虽然敌人还存在，他的心也是非常的平静。 Sudah sering kali kita melihat berkat Tuhan itu dari sisi materi. 我们常常看到上帝的给我们的就是物质的。 Kalau saya berlimpah materi, maka saya diberkati oleh Tuhan. 如果我有很多物质、很多金钱，那上帝是保佑我。 Tapi ayat ini jelas sekali mengatakan ketika banyak persoalan, berkat Tuhan itu apa? Ketika kita bisa tidur, walaupun masih banyak masalah. 但是呢，到底呢，这个恩惠是什么呢？就是当我们面对很多东西、很多事情，但是我们还是可以安心的睡觉。 Inilah berkat hasil ketika kita datang pada Tuhan, kita berdoa, kita bisa tidur malam harinya, walaupun belum beres kerjaannya. 这就是上帝的福分。 Saudaraku, hasil dari doa adalah bisa tidur di malam hari dan bisa bangun di pagi hari. 所以呢，这个祷告的结果呢，就是我们可以睡觉，然后第2天早上可以起来。 Firman Tuhan berkata, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun. Jadi bangun lagi saudara, enggak tidur terus. 我安然躺下睡觉，然后我醒着。 Itu berkat Tuhan. 这个醒着是上帝的福分。 Kadang-kadang kita kemudian mengatakan kita pergi tidur dan ketika bangun pagi hari kita langsung mengeluh, kita langsung bersungut-sungut. Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini? 我们睡觉，然后第2天早上我们起来，然后我们埋怨我们的神，为什么我的生活是这样呢？ Tahukah saudara ketika saudara bisa tidur malam dan pagi masih bisa bangun, saudara harus bersyukur. Itu berkat Tuhan untuk saudara. 你们知道吗？就是你们如果是睡觉，然后第2天可以起来，就是一个福分。 Ada banyak orang yang bisa tidur malam tapi pagi udah nggak bangun.
有许多人是晚上睡觉，然后第二天不能起来了。 Hingga ketika kita bisa bangun pada pagi hari, kita harus bersyukur, terima kasih Tuhan, berkat kehidupan Tuhan berikan kepada saya karena Tuhan yang menopang saya. 所以早上我们可以起来，我们要感恩，因为不是所有的人可以这样，就是上帝给我们的祝福。 Jadi berkat yang pertama adalah ketika kita berdoa, kita menguatkan kepercayaan kita, kita bisa tidur dan kita bisa bangun pada pagi harinya. 所以这个祝福呢有2个，晚上我们可以睡觉，然后第二天早上我们可以起来。 Dan berkat yang kedua adalah pertolongan Tuhan itu akan tiba untuk saudara. 第二个呢是我们得着上帝的帮助。 Ayat 9 mengatakan dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. 第9节说：“救恩属乎耶和华，愿你赐福给你的百姓。” Jadi perlindungan Tuhan terhadap Daud sepanjang malam itu semakin membangun kepercayaannya. Tuhan akan menolong saya, akan tiba pertolongan daripada Tuhan. 所以上帝的保佑真的在大卫身上发生的。 Terus setiap kali kesulitan menyerang hidup saudara, 每一次有苦难， saudara bisa berbalik dari Tuhan atau bisa berbalik dan datang kepada Tuhan. 我们要跪向我们的主耶稣基督。 Saudara bisa menggunakan penderitaan itu sebagai alasan tidak mau lagi percaya kepada Tuhan, atau penderitaan itu sebagai satu dasar untuk kembali beriman kepada Tuhan. 我们可以利用这个苦难来离弃我们的神，但是也可以把这个苦难面对，跟更靠近的我们的神。 Kalau kita sudah menguatkan kepercayaan kita, kalau kita sudah berdoa dan kita sudah bisa tidur dan bangun pada pagi hari, yakinlah pertolongan Tuhan itu akan tiba pada waktunya untuk saudara. 如果我们坚强我们的信心，晚上睡得好，第二天可以起来，我们相信我们的上帝保佑我们。 Kenapa kita bisa yakin pertolongan Tuhan akan tiba untuk kita? 为什么上帝的帮助在我们身上呢？ Karena kita tahu Tuhan Yesus mengasihi kita dan telah mati di kayu salib untuk kita semua. 因为我们知道主耶稣基督是爱我们，被钉于十字架。 Dan karena Bapa sudah menyerahkan anaknya yang tunggal itu, masakan dia tidak mengaruniakan segala sesuatu untuk kita? 因为天父已经赐他的儿子，何况是其他的事情赐福给我们呢？ Kalau Allah Bapa sudah menyerahkan Kristus buat kita karena kasih-Nya, maka kenapa kita ragu akan kasih-Nya dalam hidup kita sehari demi sehari? 如果他是不爱惜自己的儿子，为什么我们还是依念我们的神呢？ Kalau Allah sudah memberikan kita karunia anaknya yang paling tinggi dan paling mahal, bagaimana mungkin Ia tidak melimpahkan yang lain untuk saudara? 如果他已经舍了最宝贵他的独一独二的儿子，那为什么他没有给其他给我们呢？ Ketika Allah memberikan anaknya, maka Dia memberikan segalanya untuk saudara. 当阿爸父给所有的儿子，等于是把一切全给我们。 Salib yang saudara lihat di gereja atau dimanapun itu merupakan pengingat bagi saudara bahwa jaminan kemurahan hati Allah akan terus berlanjut dan tidak akan pernah berhenti. 在教会的十字架，我们所看到的就是上帝的应许会很完成的。 Karena Tuhan sudah berfirman seperti ini, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. 因为神已经给我们说话的，就是我永远不会离弃你们。 Sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. 所以我相信神是我的帮助，他不会离弃我。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告， Terima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan. 感谢你的正道。 Seringkali di dalam banyak persoalan yang kami hadapi, 许多我们面对的事情， kami dicobai oleh keraguan di dalam hati kami. 我们有疑心， Tetapi kembali kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, 我们常常提醒被你的话语。 bahwa ketika pencobaan itu datang, 当这个挣扎， kami seharusnya menguatkan iman kami.
我们是应该兼顾我们的 Kami 信心， seharusnya datang berdoa kepada Tuhan 我们应该是来到你的面前， dan kami akan bisa tidur dan bangun 我们可以睡觉和起来， dan kami akan melihat pertolongan Tuhan datang dalam hidup kami. 我们可以看到你的帮助， Tenangkan hati dan pikiran jemaat-Mu ya Tuhan. 敬献我们的， Kuasai hati mereka dan berikan damai sejahtera daripada Tuhan. 给有平安的心。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。